Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Majlis-majlis ibadah korban terus diungkapkan sebagai manifestasi penghayatan terhadap Aidiladha. Cuaca aktif diramalkan berterusan sehingga hujung minggu. Status harian normal baru COVID-19. 2 kes dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 3 kes kini berada dalam kategori 4. Sementara itu, 1,585 kes sembuh dan 1 kes kematian dicatatkan hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 77.1%. Liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.7%, manakala 4.1% bagi 4 dos vaksin. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 51.2%. Pelbagai pihak di negara ini terus mengadakan pelbagai acara sempena Hari Raya Aidiladha. Petang kemarin, 50 belia Masjid Kampung Sungai Besar mengadakan majlis bertakbir Hari Raya Aidiladha. Majlis berlangsung di kediaman Yang Berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diserikan dengan selawat tafrijiyah, selawat Ibrahimiyah dan nasyid Astaghfirullah Rabbal Baraya. Juga diadakan doa selaman dan doa peliharakan Sultan dan negara. Majlis Ibadah Korban terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini sebagai manifestasi penghayatan terhadap Aidiladha. Pagi tadi, 4 ekor kerbau dikorbankan oleh 4 kumpulan peserta korban anjuran ahli jawatankuasa takmir Masjid Kampung Kilanas. Majlis pengagihan daging korban berlangsung di masjid berkenaan. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Seramai 27 asnaf fakir miskin yang tinggal di Kampung Kilanas dan berdaftar di bawah Majlis Ugama Islam Brunei Muib menerima daging-daging korban tersebut. Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Matin dan Majlis Perundingan Kampung Mulaut juga tidak ketinggalan mengadakan majlis serupa. Penyampaian daging korban kepada peserta korban dan fakir miskin disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Juga mengadakan majlis serupa Kampung Sungai Akar yang berlangsung di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, penaung masjid berkenaan. Tahun ini, 6 ekor kerbau dikorbankan. Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC dengan kerjasama Majlis Perundingan dan Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Jerudong juga mengadakan majlis pengagihan daging korban. Penyerahannya disempurnakan oleh Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pemangku pengarah urusan BGC yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz mewakili Kampung Jerudong. Turut mengadakan majlis ibadah korban dan sambutan Hari Raya Aidiladha ialah Muslimah Masjid Universiti Brunei Darussalam. Daging-daging korban diagihkan kepada ibu-ibu tunggal dan golongan kurang berkemampuan serta anak-anak yatim dari daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong.
Majlis Ibadah Korban juga diadakan pada sebelah petang oleh beberapa pihak bagi meraih ganjaran pahala. Antaranya Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damin Kampung Manggis Madang yang mengadakan sambutan Hari Raya Aidiladha dan pengagihan daging korban. Pengagihan kepada 43 orang asnaf fakir miskin dan anak-anak yatim disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Seri Kurna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, penasihan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid tersebut. 8 ekor kerbau dikorbankan dan pengagihan juga diadakan secara pandu lalu. Di daerah Blain, 20 orang fakir miskin di Kampung Sungai Teraban menerima daging korban yang disampaikan oleh Muhammad Yasin bin Ahmad, pemangku pegawai daerah Blain. Majlis dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban. Pusat Dakwah Islamiyah sementara itu mengagihkan daging korban dari Persatuan Bulan Sabin Merah kepada 150 asnaf mu'alaf terpilih. Pengagihan disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajin bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Di daerah Tutong, Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Telisai mengagihkan daging-daging korban kepada 36 orang penerima asnaf fakir miskin dari kampung berkenaan. Serumpun warga Simpang 85 RPN Kampung Pancur Mangkubau dan Muslimah mengadakan majlis ibadah korban atau akikah dan berbagi rezeki. Lebih 200 orang dari kalangan asnaf fakir miskin dan ibu tunggal menerima agihan daging korban. Turut mengadakan majlis ibadah korban ialah Masjid Pengeran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang. Seramai 41 orang dari golongan asnaf fakir miskin dan memerlukan menerima agihan daging korban. Persekutuan Radio Amatur Negara Brunei Darussalam Bidara pula mengagihkan daging ibadah korban kepada fakir miskin dan anak yatim daripada ahli keluarga Bidara Kampung Lamba A serta Kampung Terunjing Baharu. Dalam pada itu, 50 keluarga asnaf fakir miskin pelajar BIBD Alaf dan 40 keluarga asnaf fakir miskin di bawah Persatuan Bulan Sabin Merah menerima agihan daging korban. Kejohanan Polo Amal telah dapat mempromosi sukan polo kepada orang ramai, terutama para peminat sukan tanah air. Dalam kejohanan tersebut, orang ramai dapat menyaksikan ketahanan mental dan fizikal para pemain polo. Kita saksikan sorotan aksi-aksi tangkas para pemain dalam kejohanan tersebut.
Negara Brunei Darussalam terus mengecapi pelbagai kemajuan dan kemakmuran berkan keyakinan teguh kepada ajaran-ajaran Islam melalui konsep Melayu Islam Beraja. Pendekatan vaksin ketuhanan dan ikhtiar keagamaan yang menjadi ikhtiar khusus umat Islam dalam menghadapi apa jua cabaran menjadi bukti rakyat dan penduduk negara ini terus menagih berkat dan tidak akan berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala walau apapun yang berlaku. Laporannya bersama Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani. Konsep Melayu Islam Beraja yang diamalkan di negara Brunei Darussalam membolehkan bumi bertuah ini terus menikmati kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan mengikut calak Brunei. Melalui konsep tersebut, ajaran Islam sentiasa diletakkan di hadapan dalam setiap aspek kehidupan rakyat dan penduduk. Brunei adalah satu negara yang menjadi contoh untuk melihat betapa pentingnya Islam itu mengenai dengan solat Jumaat, di mana bermula pada pukul 12 hingga 2 petang semua premises ataupun kedai-kedai ditutup hanya untuk memberi peluang kepada orang-orang Islam untuk menunaikan fardu Jumaat. Usaha menyemarakkan syiar Islam ditanai secara bersepadu oleh semua lapisan masyarakat dengan mengamalkan ajaran dan panduan berlandaskan Islam. Ketani dengan mengajar ilmu agama di masjid-masjid ataupun persendirian-persendirian jabatan-jabatan. Jadi ini salah satu cara Ketani untuk Ketani menyumbang, membantu kerajaan untuk bersama-sama menyebarkan dakwah. Ketika berdepan dengan wabak COVID-19, negara juga tidak berenggang dengan ajaran Islam, iaitu melalui pendekatan vaksin ketuhanan seperti memperbanyakkan bacaan Al-Quran, berdoa dan berzikir selain selawat tafrijiyah senegara. Alhamdulillah syiar Islam di negara kita ini kuat, utuh dan berkembang majulah walaupun berdepan dengan COVID-19. Kita nampak pelbagai usaha di dalam menerapkan syiar atulah seranan atur seperti pembacaan selawat tafrijiyah di masjid-masjid seluruh negara lah, and then pembacaan Yasin, doa menghindari COVID-19. Tabung dana bagi pembinaan masjid yang ditubuhkan beberapa tahun lalu juga sebagai lambang syiar Islam terus subur. Ia juga sebagai wadah kepada masyarakat untuk sama-sama menabung saham di akhirat. Tabung dana pembinaan masjid memberi peluang kepada kita ni rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama ikut menyumbang walaupun dengan jumlah yang serendah-rendahnya RM1, tapi kita ni diberi peluang untuk sama-sama berinfak dalam pembinaan masjid-masjid dengan sendirinya. Bila kita melakukan infak ini ataupun sedekah wakaf ini, maka mudahlah syiar agama itu akan bersemarak di negara ini. Dengan konsep Melayu Islam Beraja, bumi bertuah ini akan terus membangun dengan pesat dan pada masa yang sama dapat merealisasikan hasrat ke arah negara zikir. Justru selaku rakyat dan penduduk, kita hendaklah terus menanai hasrat tersebut agar syiar Islam tetap bersinar untuk menjadi sumber inspirasi kepada generasi masa kini dan seterusnya. Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani melaporkan untuk Berita RTB. Laporan dari Tanah Suci. Jemaah Haji Negara Pakej Syarikat Strait Central Agencies dan Al-Hijrah Travel and Tours Nerian Berhad petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis dimulakan dengan tazkirah yang disampaikan oleh Awang Haji Badaruddin bin Haji Basar, Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran yang kemudiannya mengepelai khatam Al-Quran. Jemaah Pakej Darussalam Holdings Nerian Berhad semalam juga mengadakan majlis serupa. Hadir Awang Haji Mahmud bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Darussalam Holdings Nerian Berhad.
Dalam perkara itu, Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam telah melaksanakan lontaran 3 jamrah iaitu Sughra, Wusta dan Kubra untuk hari Tashrik pertama 11 Zulhijjah. Pada sebelah petang, Jemaah Syarikat Darussalam Holdings Sendirian Berhad melaksanakan lontaran 3 jamrah. Jemaah bergerak dari perkhemahan pada pukul 5.30 petang waktu setempat dan dibawa oleh mutawif yang dilantik. Manakala Jemaah Street Central Agencies dan Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad bergerak dari perkhemahan pada pukul 9 malam untuk melakukan ibadah tersebut. Para pegawai pejabat urusan jemaah haji perubatan serta jemaah haji negara Brunei Darussalam di Tanah Suci juga tidak ketinggalan untuk sama-sama mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada para keluarga dan sahabat-sahabat di Brunei Darussalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami, rombongan perubatan haji bagi tahun 1443 Hijrah, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada kaum keluarga, sahabat handai serta kaum muslimin dan muslimat di negara Brunei Darussalam. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk keluarga kami di Brunei. Selamat Raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat keluarga kami di Brunei Darussalam. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat keluarga kami di Brunei. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat keluarga di negara Brunei Darussalam. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat keluarga kami di Brunei. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat keluarga kami yang di Brunei. Selamat Hari Raya Aidil Adha pada keluarga kami di Brunei Darussalam. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk keluarga kami di Brunei Darussalam. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada keluarga kami yang berada di Brunei Darussalam. Buat keluarga di Brunei, selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat keluarga di Brunei. Negara Brunei Darussalam sekarang masih berada dalam monsun barat daya di mana luruan angin barat daya dijangkakan menjadi lebih dominan dan keadaan atmosfera pada kebiasaannya adalah agak stabil. Walau bagaimanapun, menurut Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, keadaan cuaca adalah aktif untuk beberapa hari kebelakangan ini disebabkan oleh pengaruh tekanan rendah di Laut Cina Selatan yang menyebabkan keadaan atmosfera lembap dan seterusnya menyebabkan pembentukan awan-awan hujan yang aktif. Keadaan cuaca aktif diramalkan berterusan sehingga hujung minggu dengan hujan berangin ribut berlaku sekali-sekala, terutama pada waktu petang ke malam dan mungkin berlanjutan hingga ke awal pagi. Hujan dijangka sekali-sekala lebat berangin kencang dan berpetir dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 60 km sejam di kawasan darat, manakala di kawasan perairan Brunei boleh mencapai sehingga 80 km sejam. Keadaan laut pada amnya berombak di paras sederhana di bawah 2 meter. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Maklumat cuaca terkini boleh diperolehi melalui Pusat Ramalan Cuaca di talian cuaca 114 atau melalui laman sesawang di www.met.gov.pn atau melalui laman Facebook dan Instagram @BruneiWeather. Sebanyak 64 panggilan insiden pokok tumbang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelaman susulan amaran angin kencang yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam kemarin. Keseluruhannya bermula pada bulan Januari hingga 9 Julai, 275 panggilan insiden pokok tumbang diterima.
Berdasarkan statistik Jambatan Bomba dan Penyelaman, daerah Brunei dan Muara mencatatkan panggilan tertinggi dengan 187 panggilan. Diikuti oleh daerah Blain dengan 38 panggilan, daerah Tutong dengan 26 panggilan dan daerah Temburong mencatatkan 24 panggilan. Sehubungan itu, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengelakkan menanam pokok terlalu dekat dengan rumah dan amalkan penjarakan bagi penanaman pokok-pokok dan tidak meletakkan kenderaan berdekatan dengan pokok-pokok besar bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Jika berlaku sebarang insiden kecemasan, hubungi talian kecemasan 995 dan memberikan maklumat yang tepat. Separuh Jalan Raja Isteri Pinggiran Anak Saleha di kawasan Jambatan Pejalan Kaki Batu 1 akan ditutup sementara bermula malam ini hingga esok 12 Julai 2022. Jabatan Kerjaya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan yang bermula pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi keesokan itu adalah bagi kerja-kerja penyelenggaraan jambatan berkenaan dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, JKR menasihatkan pengguna jalan tersebut untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi had laju yang dibenarkan bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Sukan. Skuad bola sepak negara Brunei Darussalam meneruskan aksinya dalam Piala Persekutuan Bola Sepak Asia AFF bawah 9 tahun yang berlangsung di Indonesia. Dalam perlawanan kumpulan A petang kemarin, skuad negara tewas 0-5 dalam aksi menentang Filipina.